Izinkan untuk anak-anak bahaskan sedikit tentang isu yang barangkali hangat diperkatakan tentang jihad. Saya melihat seperti ada yang keliru tentang perkara ini dan tidak dapat membezakan antara perincian jihad. Seolah-olah menganggap bahawa jihad itu adalah umum dan mutlak, boleh dilakukan tanpa ada sebarang syarat-syarat atau ketetapan-ketetapan. Sedangkan kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, seperti mana yang diperincikan oleh para ulama, jihad itu terbahagi kepada dua, jihad menyerang dan jihad pertahanan. Apakah yang dimaksudkan dengan jihad menyerang dan jihad pertahanan? Jihad menyerang yakni tentera kaum muslimin keluar dari tempat tinggal mereka menuju ke tempat musuh dan berdepan dengan mereka di sana, menyerang mereka sesudah dikemukakan tawaran untuk mereka memeluk Islam atau tunduk di bawah syariat Islam dengan membayar jizyah, dan sekiranya mereka tetap enggan dan mahu melawan umat Islam, maka ketika itu dibenarkan untuk menyerang mereka. Ini jihad menyerang. Adapun jenis jihad yang kedua ialah jihad pertahanan. Sebaliknya, apabila musuh Islam, kaum kufar dan musyrikin, mereka yang datang dengan bala tentera mereka untuk nak menghancurkan kaum muslimin di negara mereka, maka dalam keadaan itu umat Islam wajib mempertahankan diri mereka menentang tentera musuh yang menyerang itu. Kalau kita perhatikan antara kedua-dua jenis jihad ini, menyerang dan pertahanan, boleh kita bayangkan sedikit sebanyak perbezaan keadaannya. Di mana kalau dalam jihad menyerang, umat Islam yang memilih tempat dan waktunya, betul? Maka tak heran kalau kita lihat seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, ia perlu kepada persediaan dan kelengkapan dari segi persenjataan dan ketenteraan. Kerana mereka yang memilih tempat dan masanya, dan apa agaknya kalau tanpa kelengkapan dan persediaan mereka keluar pergi menyerang musuh begitu sahaja, sedangkan mereka tidak melakukan persediaan yang sepatutnya. Dan kita maklum bahawa jihad menyerang itu objektif utamanya ialah untuk menegakkan kalimah Allah, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimah Allah, maka dialah orang yang berjihad fi sabilillah. Dengan kata, jihad itu tujuannya ialah untuk menegakkan kalimah Allah, menegakkan agama Islam itu, supaya agama Islam itu yang menjadi utama, bukan kekufuran dan kesyirikan itu. Jadi semestinya perlu ada persediaan untuk memperoleh kemenangan. Mana mungkin kita nak boleh bayangkan sebuah tentera Islam itu keluar nak pergi menyerang tanpa persiapan dan kelengkapan. Apa agaknya kesudahan mereka jika mereka bukan ditewaskan, bahkan dibunuh. Dan ketika itu jelas agama Allah tidak dapat ditegakkan dalam keadaan mereka tewas begitu. Berbeza pula kalau dalam jihad pertahanan, keadaan itu ialah ketika mana musuh datang nak membunuh umat Islam dan kaum muslimin terpaksa berdepan dengan hakikat realiti di depan mereka. Mereka tak dapat nak tentukan masa dan tempatnya seperti mana dalam jihad menyerang. Sebaliknya, mereka terpaksa berdepan dengan musuh yang datang ketika itu. Justru barangkali keadaan mereka tidak ada persiapan, tidak ada kelengkapan. Tetapi apakan daya, ketika itu pilihannya ialah apa? Pilihannya ialah sama ada mempertahankan diri atau bersedia untuk dibunuh. Maka antara dua pilihan itu, apa agaknya yang sepatutnya? Semestinya mempertahankan diri. Sebab itu kalau kita lihat dalam jihad menyerang ditetapkan perlu ada persediaan dan kelengkapan. Kaum muslimin yang memulakannya, initiate, memilih masa dan tempatnya. Perlu ada persiapan dan kelengkapan. Dan antara persiapan itu ialah dari sudut bilangan ketenteraan itu, di mana jangan sampai 2 kali ganda. Kalau 2 kali ganda, maka ketika itu tidak lagi wajib. Jihad secara prinsipnya wajib, kerana tujuannya untuk menegakkan kalimah Allah. Menegakkan kalimah Allah. Ada pilihan, kalau kita nak tegakkan kalimah Allah boleh, kalau tak nak tegakkan kalimah Allah pun boleh. Adakah begitu keadaannya? Tak. Menegakkan kalimah Allah itu wajib, dan itulah dia tujuan jihad. Tetapi dalam masa yang sama, kita sedia maklum, apa juga suruhan dalam syariat, apa dia punya prasyarat dia, iaitu kemampuan. Bila ada suruhan, ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan atas kamu, fa'tu minhu mastata'tu, maka laksanakan sedaya yang kamu mampu. Demikian dalam jihad. Maka diraikan jumlah musuh itu jangan lebih 2 kali ganda. Kerana bagaimana agaknya kalau musuh lebih daripada 2 kali ganda? Kita dah tahu jumlahnya berlipat kali ganda, tapi kita nak pergi lawan juga. Adakah itu munasabah? Saya kira kita semua boleh bersetuju bahawa itu tidak munasabah. Tetapi ini keadaan berbeza kalau musuh yang datang menyerang, dia yang datang menyerang di negara Islam kita. Dan seperti yang kita telah sebutkan tadi, waktu itu antara sama ada mempertahankan nyawa, mempertahankan diri, atau bersedia untuk dibunuh. Maka kita lihat ulama menekankan bahawa ketika itu apa yang ada lakukan. Senjata tak lengkap ke apa? Apa yang ada. Bilangan tak cukup, apa yang ada. Kerana kalau tak, engkau akan dibunuh. Boleh faham insya-Allah. Jadi ini pembahagian ulama dalam bab jihad. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila kita nak lihat sirah
perintah Nabi SAW. Kerana kita maklum bahawa barangkali apa yang kita katakan tadi itu secara teori. Mungkin ada yang kata ini teori. Baik, kita lihat dari sudut praktikalnya. Sebab kita mengambil syariat itu bukan secara teori saja, bahkan kita lihat dari segi praktikalnya, iaitu apa yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Apakah agaknya perang-perang yang telah dilalui oleh Rasulullah? Kita katakan bermula dengan perang Badar, Uhud, Khandaq. Nabi menyerang kabilah-kabilah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa'. Kemudian kita ada perang Mu'tah, perang Tabuk dan pembukaan kota Mekah. Baik, kita lihat satu persatu. Saya nak tanya tuan-tuan, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Kita ambil 3 contoh ni. Ada apa isu dengan 3 perang ni? Ternyata bahawa seperti ada yang keliru, kerana mereka berhujah bahawa musuh berlipat kali ganda. Kalau dalam perang Badar, tentera Islam berapa? 300, musuh 1000, berlipat kali ganda. Uhud, Islam berapa? 700, sedangkan kufar musyrikin Mekah berapa? 3000, 700 berdepan dengan 3000. Perang Ahzab, perang Khandaq, berapa tentera Islam? Tentera Islam dalam 3000, sedangkan musuh tentera Ahzab 10,000, berlipat kali ganda. Jadi ada yang cuba nak mengandaikan bahawa jihad ini tidak perlu dilihat bilangan. Yang penting kita yakin dengan kuasa dan izin Allah, kerana kemenangan itu daripada Allah, bukan dengan bilangan. Kenyataan yang benar tapi dalam konteks yang salah. Kita perlu tegaskan bahawa dalam ketiga-tiga perang itu ia adalah perang pertahanan. Saya nak tanya tuan-tuan, bila Rasulullah keluar daripada Madinah untuk nak menyerang kafilah Abu Sufyan, adakah persiapan 300 tentera tu nak berdepan dengan 1000 yang dipimpin oleh Abu Jahal? Tidak. Sebaliknya, tujuan objektif utamanya pada mulanya ialah untuk nak berdepan dengan kafilah Abu Sufyan. Sedangkan kafilah Abu Sufyan ada berapa orang? Belas-belas je. Itu perancangan awalnya. 300 tentera Badar itu menyerang kafilah Abu Sufyan sebanyak berbelas-belas orang. Ya, itu menyerang. Boleh dalam konteks menyerang, Nabi pilih masa dan tempat? Boleh. Kerana itu memang kebarangkalian untuk menang sangat cerah. Tetapi apakan daya? Ternyata bahawa kafilahnya terlepas dan tak semena-mena berita perancangan Rasulullah nak menyerang tu sampai ke Mekah, dan Abu Jahal memberi semangat kepada orang-orang musyrikin Mekah untuk keluar untuk menuntut balas. Jadi kesudahannya, daripada nak berdepan dengan beberapa belas orang-orang yang bawa kafilah Abu Sufyan tu, mereka terpaksa berdepan dengan 1000 tentera di bawah pimpinan Abu Jahal dan yang lain. Nak kata maksud di sini, ketika itu keadaan sudah berubah. Ya, pada awalnya nak menyerang, tapi yang mereka nak serang ialah belas-belas tadi tu. Tetapi ternyata keadaan berubah. Tak semena-mena mereka terpaksa berdepan dengan 1000. Jadi ketika itu, adakah masih lagi menyerang? Tidak. Ketika itu keadaan sudah berubah. Mereka tidak dapat nak elakkan diri lagi. Terpaksa berdepan dengan 1000 tentera Abu Jahal itu. Di ketika itu sudah berubah kepada jihad pertahanan. Kerana 1000 itu sudah mara keluar untuk nak berdepan. Dan kaum muslimin tidak ada pilihan untuk nak berundur dan sebagainya. Mereka sudah datang. Terpaksa berdepan dengan tentera 1000 itu. Itu kena jelas. Jangan keliru lagi nak kata bahawa itu menyerang. Ketika itu sudah berubah menjadi pertahanan. Demikian juga dalam perang Uhud, perang Ahzab. Itu jelas. Itu semuanya ialah pertahanan. Siapa yang memilih masa dan tempatnya? Secara umum lah. Jangan nak cuba pusing-pusing. Tak, secara amnya. Tentera kafir yang memilih masa dan tempatnya. Kerana mereka yang keluar. Kaedahnya lah. Untuk kita nak bezakan antara jihad pertahanan dan menyerang, ialah dengan kita lihat siapa yang initiate dulu. Siapa yang initiate? Siapa yang mulakan dulu? Islam atau kafir? Kalau Islam yang mulakan dulu, maka itu menyerang. Kalau kafir yang mulakan dulu, maka itu pertahanan. Itu satu. Yang kedua, kita nak faham. Sebab saya tengok ada ramai yang keliru di luar sana. Cara yang kedua kita nak tahu ialah dengan kita lihat tempatnya. Tempat perang itu berlaku sendiri. Adakah di negara kafir perang tu berlaku di negara kafir? Maka itu jelas menyerang. Islam yang datang ke negara kafir itu, menyeranglah tu. Berbanding kalau perang itu berlaku di negara Islam itu, seperti mana dalam Uhud dan Ahzab, berlaku dekat mana? Mekah ke Madinah? Madinah. Maka jelas di situ adalah pertahanan. Ada juga yang cuba memberi contoh perang Mu'tah, di mana tentera Islam keluar sampai ke Mu'tah. Yang saya faham, Mu'tah ni yang terletak di Jordan. Ada yang memahami bahawa di situ tentera Islam berdepan dengan tentera Ghassan dan juga tentera Rom yang berlipat kali ganda, beratus ribu jumlahnya. Saya lihat bahawa perkara ini perlu diperhalusi, kerana bagi saya ada perincian. Dia punya sejarah latar belakang dia ialah Nabi menghantar utusan selepas perjanjian Hudaibiyah. Nabi sudah rasa aman dengan orang musyrik Mekah kerana ada perjanjian perdamaian Hudaibiyah, gencatan senjata selama 10 tahun. Maka Nabi menghantar surat-surat untuk dakwah kepada semua raja-raja di sekeliling, Raja Parsi, Raja Rom, Raja Habsyah, Raja Mesir. Jadi termasuk surat yang Nabi hantar ialah kepada Gubernur Ghassan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Gubernur Ghassan itu ialah dia membunuh utusan Rasulullah SAW itu. Maka di situ Nabi menghantar dia punya bala tenteranya. Ini dalam perang Mu'tah. Tetapi sekali lagi, apakan daya? Ternyata bahawa Gubernur Ghassan itu meminta bantuan daripada Rom. Maka di situ akhirnya kesudahannya tentera Islam terpaksa berdepan dengan bukan sahaja tentera Ghassan, bahkan dengan tentera
tentera Rom. Jadi perincian itu penting untuk kita nak faham. Jangan kita andaikan bahawa tentera Islam keluar dengan beberapa ribu berdepan dengan ratusan ribu. Itu tak masuk akal. Mana mungkin kaum muslimin nak keluar dalam jumlah yang sedikit untuk nak berdepan dengan tentera yang berlipat kali ganda dan dengan harapan untuk nak menang. Sunnatullah, segala sesuatu itu dengan sebab musabab, betul? Tak mungkin kita boleh nak mengandaikan bahawa kita boleh melakukan sesuatu yang mustahil untuk mendapatkan sesuatu yang menurut kita logik. Contohnya lah, kita nak mengharapkan untuk nak kenyang tetapi dengan makan angin je. Tak apa, kenyang tu datang daripada Allah. Tercungap. Maksud kenyang. Mustahil. Allah menetapkan segala sesuatu tu dengan sebab musabab. Demikian juga dalam kemenangan, apatah lagi jihad, melibatkan nyawa, melibatkan meninggikan kalimah Allah dengan sebab musabab. Mana mungkin tentera yang sedikit boleh mengalahkan tentera yang ramai-ramai. Dari segi sunnatullahnya, kita tak nafikan bahawa kuasa Allah itu penentu segala-galanya, tetapi dalam masa yang sama kita disuruh supaya mengambil dengan sebab musabab dari segi persediaan dan kelengkapan. Demikian juga dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah jihad pertahanan, kerana tidaklah Nabi menghantar bala tenteranya melainkan setelah Nabi mendengar bahawa Rom nak datang menyerang. Jadi dalam keadaan itu, daripada Nabi nak tunggu sampai mereka sampai ke Madinah, kerana mereka datang daripada sebelah negeri Syam sana, Nabi memilih supaya keadaannya lebih ideal, Nabi keluar berdepan dengan mereka di tempat yang lebih strategik. Maka Nabi hantar bala tenteranya dalam perang Tabuk itu. Berlaku dekat mana? Di perbatasan semenanjung Tanah Arab tu. Pada hari ini Tabuk tu sempadanlah dengan Jordan tadi tu. Tapi ia adalah kerana Rom yang nak datang menyerang. Maka itu adalah jihad pertahanan. Adapun dalam pembukaan kota Mekah, kita lihat itu adalah jihad menyerang. Jelas. Nampak? Pembukaan kota Mekah berlaku kat mana? Kat kota Mekah lah. Rasulullah menghantar bala tenteranya. Kita lihat bagaimana Nabi hantar 10,000 dan ternyata mereka dapat mengepung Mekah itu dengan penuh strategi, penuh teliti. Dan bila segala perancangan rapi dilakukan dengan doa dan tawakal kepada Allah, maka di situlah janji Allah disempurnakan dengan diberikan kemenangan. Jadi maksud di sini, jangan sekali-kali kita mengandaikan bahawa jihad cukup dengan angkat senjata pergi, yang penting semangat, yang penting niat betul. Tak, dalam jihad niat kena betul, cara juga betul, dengan kita melihat syarat-syarat dan ketetapan-ketetapan. Satu lagi tuan-tuan, bila ada yang kata di sana ada jihad, di sana ada jihad, ada pandangan di sebelah sana mengatakan siapa yang kata tidak ada jihad di sana, pandangan ini tidak cermat. Saya melihat subhanallah, sebetulnya adalah terbalik. Orang yang mengandaikan ada jihad di sana pada hari ini tanpa ada kelengkapan dan persiapan, pandangan itu yang tidak teliti. Di sini saya nak lontarkan kepada mereka yang kata ada jihad di sana. Kita boleh mengandaikan barangkali itu kalau nak membicarakan tentang Palestin. Okey, barangkali di situ ada perbezaan pendapat, ada berdebat, ada masing-masing yang pendapat. Baik, bagaimana dengan Amerika? Bagaimana dengan Eropah? Apakah ada jihad? Di sini mungkin mereka terduduk pula. Padahal mereka lah proksi segala perang atas negara Islam. Betul atau tidak? Proksi segalanya. Apakah kita nak kata ada jihad? Pandai-pandailah urus sendiri, buat pasukan militan ke apa, angkat senjata sini sana, pergi serang White House ke. Adakah begitu? Tak, bukan itu maksudnya. Saya kata siapa yang di sini tak cermat? Ada yang kata sekali, di sana ada jihad, di Palestin ada jihad. Apakah maksudnya ada warga Malaysia nak pergi boleh? Kena cermat. Siapa yang tak cermat di sini? Saya lihat di sebelah sana yang tidak cermat. Mungkin ada yang kata, tak, jihad hanya untuk warga sana. Subhanallah. Mereka dalam keadaan serba kekurangan, kita nak bebankan lagi dengan jihad. Untuk makluman, negara Palestin, duka citanya, sudah dijajah oleh Yahudi laknatullah dah 50 tahun. Ini realiti. Memang satu yang menduka citakan, tetapi paling tidak kita kena akuilah realiti tersebut. Ketika mana warga Palestin, mereka tidak bebas untuk nak buat apa saja. Buktinya lihat saja, nak kata bekalan elektrik dan air pun dikawal oleh Yahudi. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalau bekalan asas pun orang-orang Islam kat sana tak dapat nak kawal, ini kan pula nak kawal benda lain. Ini kan pula nak buat perancangan untuk mempertaruhkan nyawa. Jadi siapa di sini yang tidak cermat? Saya melihat siapa yang kata di sana ada jihad, orang yang mengatakan itu, dialah orang pertama yang mendustakan perkataan itu. Sebab apa? Sebab dia sendiri tak pergi. Boleh faham? Sebab jangan lupa, benda ni bukan isu baru. Saya ingat lagi 10 tahun yang lepas, bila perkara ini dibangkitkan, ramai yang menghujat, ini proksi Yahudi, ini ejen Amerika, ini orang munafik, ini orang tak faham waqi'. Baik, apa yang telah dilakukan sepanjang 10 tahun ni? Sedangkan kita lihat bahawa setiap kali Yahudi laknatullah menyerang kaum muslimin, apa jadi kepada orang-orang Palestin? Bertambah kuat atau bertambah lemah? Lihat sahaja peta Palestin itu sendiri. Makin membesar ke makin mengecil? Berpijak di bumi nyata. Ya, benda ni pahit. Kita kena faham keadaan supaya kita dapat mengatur strategi. Musibah, segala musibah, kalau kita keliru tentang keadaan, keliru tentang hukum, lalu kita memberi pandangan yang sebenarnya akan membawa bencana yang lebih besar. Seperti yang kita lihat
dengan serangan bertalu-talu daripada orang-orang Yahudi laknatullah, sedangkan mereka memiliki jet pejuang dan sebagainya. Barangkali umat Islam dengan peralatannya canggih juga. Kita tengok dia ada payung terjun, paraglider, video-video yang kita tengok tu, dia orang ni macam sungguh-sungguh. Tetapi janganlah macam tu. Ini melibatkan perang, melibatkan nyawa. Ternyata bahawa Yahudi laknatullah, jangan nak kata paraglider dengan jet-jet pejuang. Siapa yang agaknya dapat menguasai keadaan? Kita semua akan mengakui bahawa jet-jet pejuang ini tak terkata lah, drone dan sebagainya. Dan kita tengok kehancuran yang telah dihadapi itu. Mana yang lebih menghancurkan, yang lebih membinasakan? Angka korban itu lebih pada orang Palestin atau pada orang Yahudi laknatullah? Duka citanya orang-orang Palestin. Jadi persoalan di sini, mana kebijaksanaan? Ya, jihad itu wajib. Ya, Yahudi laknatullah mereka telah menindas kaum muslimin sekian lama. Ya, kita tidak patut berdiam diri. Tetapi adakah ini bermaksud kita melakukan apa sahaja, yang penting kita lepaskan geram? Saya melihat bahawa itu bukan kebijaksanaan. Bahkan sebarang tindakan yang dilakukan tanpa persiapan, dalam pepatah Arab kata apa? Man ista'jala syai' qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru melaksanakan sesuatu sebelum tiba masanya, yakni sebelum ada persiapan dan kelengkapan, maka kesudahannya dia akan gagal dalam segala apa yang dia nak buat itu. Dan ini yang kita lihat orang-orang Palestin. Sekian lama barangkali mereka mengadakan pembangunan, kemajuan, dan saya dengar kita Malaysia pun telah bantu membina sebuah masjid sebaik-baik binaan. Tetapi kabarnya baru-baru ni dengan sikap terburu-buru itu memberi alasan dan ruang kepada orang-orang Yahudi laknatullah menyerang Palestin, menghancurkan banyak bangunan, termasuklah masjid yang kita tumpang bantu bina. Dan ini jangan nak kata bangunan-bangunan. Tuan-tuan kena bayangkan bila bangunan tu jatuh. Ingat di bangunan tu jatuh dengan kosong ke? Ada orang dalam tu, ada orang. Nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Orang-orang perempuan, wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, bukan semua anggota tentera, tahu, orang-orang awam. Jadi mana kebijaksanaannya? Dan boleh saya tambah, bila menceritakan tentang Hamas dengan laungan jihad yang mereka ucapkan, kita maklum insya-Allah bahawa Hamas mereka membawa ideologi sama seperti Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah sebuah pergerakan yang ada ideologi dan mazhabnya. Dan Hasan al-Banna, tokoh Ikhwan Muslimin, beliau secara terang dan jelas mengatakan inna khusumatana lil yahud laysat diniyah. Sesungguhnya perseteruan dan permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi bukan kerana agama. Kata beliau, li'anna al-Quran hadda ala musafahatihim wa musadaqatihim. Kerana Al-Quran menuntut supaya kita berbaik-baik dan berkawan dengan orang-orang Yahudi. Kata Hasan al-Banna. Al-Qardawi, beliau di antara pakar rujuk mereka, beliau pun sama senada mengatakan jihaduna ma'al yahud laisa li'annahum yahud. Jihad kita menentang orang-orang Yahudi bukan kerana mereka Yahudi. Nahnu la nuqatilul yahud min ajli al-aqidah. Kami tidak berperang dengan orang Yahudi kerana akidah. Innama nuqatiluhum min ajli al-ard. Sesungguhnya kami memerangi mereka kerana tanah. Wala nuqatilul kuffar li'annahum kuffar. Dan kami tidak berperang dengan orang-orang kafir kerana mereka kafir. Wa innama li'annahum ikhtasabu ardana wa diyarana. Sebaliknya, kami memerangi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir kerana mereka telah merampas tanah dan rumah tempat tinggal kita. Wa akhadhuha bighairi haq. Dan mengambilnya tanpa hak. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi. Barangkali ada yang kata, oh ini tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin. Baik, di antara pakar rujuk Hamas adalah seorang tokoh yang telah terbunuh dalam serangan Yahudi laknatullah beberapa tahun yang dahulu, agak lama sudah, iaitu Syekh Ahmad Yasin. Dia mengatakan ihna binatlab haqqana. Dia cakap dengan bahasa pasar dia lah, kita hanya menuntut hak kami. Ma binatlab akthar min haqqina. Kami tak tuntut apa yang lebih daripada hak kami. Ihna ma binikrah al-yahud wa ma nuqatil al-yahud li'annahum yahud. Kami tidak benci orang Yahudi ataupun memerangi orang Yahudi kerana mereka Yahudi. Lihat, saya lihat mereka ni semua senada. Ihna binahib kullal adyan. Kita suka semua agama. Falamma al-yahud ya'khudh ardi wa yatrudni ana biqatilhu. Apabila orang Yahudi merampas tanah aku dan menghalau aku, maka aku akan memeranginya. Ana ma biqatil Amerika wala Britania wala kullun nas al-ukhra. Aku tidak memerangi Amerika atau Britain atau orang-orang yang lain. Lihat, Syekh Ahmad Yasin senada mengatakan bahawa permusuhan dengan orang Yahudi bukan kerana mereka Yahudi, dan beliau perincikan kerana mereka merampas tanah orang-orang Palestin. Dan seorang lagi bernama Salah Syahadah. Beliau ini adalah pemimpin Brigade Qassam. Brigade Qassam ni dia adalah cabang militan daripada pergerakan Hamas. Ikhwan Muslimin yang paling atas itu dari segi ideologi. Kita ada di bawahnya pergerakan Hamas. Dalam organisasi Hamas tu dia ada cabang militan dia. Orang
orang-orang yang angkat senjata ni, iaitu Brigade Al-Qassam. Pemimpin Brigade Al-Qassam ni nama dia Salah Syahadah. Dia mengatakan, innana la nuqatilul yahud li'annahum yahud. Kita tak perang dengan orang Yahudi kerana mereka Yahudi. Wa innama nuqatiluhum li'annahum muhtalluna li ardina. Sebaliknya, kami memerangi mereka kerana mereka telah menawan tanah kami. Wala nuqatiluhum li'aqidatihim. Kami tak perang mereka kerana akidah mereka. Wa innama nuqatiluhum li'annahum ightasabu ardana. Sebaliknya, kami memerangi mereka, orang-orang Yahudi Israel, kerana mereka telah merampas tanah kami. Yang menariknya, ini adalah nukilan seorang syekh bernama Sa'ad Fathi Az-Za'tari dalam buku beliau Haqiqatul Jihad fi Palestin. Hakikat realiti jihad di Palestin wa mauqiful muslimu min, dan kedudukan pendirian seorang muslim terhadapnya. Syekh Sa'ad ni, beliau di antara ulama di Palestin itu sendiri. Kalau ada yang nak kata bahawa siapa yang kata ni dia tak faham ke realiti, ini Syekh Sa'ad Za'tari dalam buku beliau menyatakan fakta-fakta ini dengan rujukan-rujukan dia lah. Siapa yang nak tengok boleh rujuk buku beliau. Maksud di sini, ternyata bahawa Hamas dalam perseteruan dengan Yahudi bukan kerana agama, tetapi kerana berebut tanah. Adakah itu jihad? Sedangkan dalam hadis yang kita telah bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk nak menegakkan kalimah Allah, maka dialah orang yang berjihad fi sabilillah. Maksudnya, realitinya ternyata bahawa Hamas, perseteruan mereka, permusuhan mereka dengan orang-orang Yahudi lah kerana berebut tanah. Duka citanya, kita katakan itu tidak wajar lah. Mestinya perseteruan kita dengan orang-orang Yahudi, seperti mana-mana mereka yang memusuhi Islam, perseteruannya ialah kerana agama, demi untuk kita mengangkat agama Islam itu. Walau macam mana pun kita mendoakan keselamatan dan kebaikan buat orang-orang Islam di Palestin. Semoga Allah permudahkan segala apa cabaran dan dugaan yang mereka hadapi. Semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi laknatullah yang menyerang kaum muslimin di Palestin. Semoga Allah memberikan kemenangan dan bantuan ke atas orang Palestin, dan semoga Allah menempatkan mereka yang terkorban dalam runtuhan dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi laknatullah dalam mereka nak mempertahankan nyawa dan harta benda mereka sebagai mereka yang mati syahid insya-Allah.